Bertemu kembali di Minggu Baharu bersama saya Zawaz Yusof, rentasan berita edisi 1109 dan antara paparan utama. Keputusan juri New York terhadap Roger Ng, apa maksud yang tersirat? OneMDB, ramai lagi yang masih bebas. Semua kes pecah amanah dan rasuah wajib dibicarakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Juri Mahkamah Persekutuan di Brooklyn, New York mensabitkan bekas jurubank kumpulan Goldman Sachs Roger Ng atas dua pertuduhan konspirasi untuk melanggar Akta Amalan Rasuah Asing FCPA Amerika Syarikat. Roger Ng melakukan jenayah tersebut melalui rasuah dan meminta kawalan perakaunan dalaman Goldman Sachs serta satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram. Wang yang dijarah itu daripada dana Wan Malaysia Development Berhad, OneMDB, yang pengerusi lembaga penasihatnya ialah Datuk Seri Najib Tun Razak yang ketika itu merupakan seorang Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Malaysia. Keputusan hari ini adalah kemenangan bukan sahaja untuk kedaulatan undang-undang tetapi juga untuk rakyat Malaysia, kata Brion Peace, peguam pihak pendakwaan New York dalam satu sidang media. Defendant dan kuncu-kuncunya melihat OneMDB bukan sebagai entiti untuk berbuat baik kepada rakyat Malaysia tetapi sebagai tabung simpanan untuk memperkayakan diri mereka sendiri, tegas beliau. Roger Ng didapati bersalah menggelapkan wang berjumlah 35 juta dolar Amerika, kira-kira 147.8 juta ringgit daripada dana OneMDB dan merasuah pegawai Malaysia dan Abu Dhabi untuk memenangi perniagaan bagi Goldman Sachs. Pendakwa raya berkata Goldman Sachs membantu OneMDB mengumpul sebanyak 6.5 bilion dolar Amerika bersamaan 27.4 bilion ringgit melalui 3 jualan bond, tetapi 4.5 bilion dolar Amerika bersamaan 19 bilion ringgit telah dijarah oleh pegawai kerajaan, juru bank dan rakan sekutu mereka melalui rasuah dan sogokan antara tahun 2009 dan 2015. Dana tersebut diasaskan untuk meneruskan projek pembangunan di Malaysia. Pada 15 Mac 2022 lalu, Mahkamah diberitahu pembiaya dalam buruan Low Teck Jo atau lebih dikenali sebagai Jolo mengumpul jumlah terbesar wang hasil penjarahan OneMDB iaitu sebanyak 1.42 bilion dolar Amerika, kira-kira 6 bilion ringgit daripada 3 terbitan bond syarikat milik kerajaan tersebut dalam tempoh 2 tahun. Sementara itu, Najib pula membawa pulang 756 juta dolar Amerika bersamaan 3.2 bilion ringgit yang dimasukkan ke dalam akaun peribadinya daripada syarikat cengkerang Jolo. Semua ini didengar menerusi keterangan Eric Van Don, ejen forensik keuangan Biro Siasatan Persekutuan FBI yang mengesan aliran keluar dana daripada 3 transaksi bond yang telah diaturkan oleh kumpulan Goldman Sachs untuk OneMDB. Untuk rekod di Malaysia, Najib kini sedang dibicarakan atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya mendapatkan suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit daripada dana OneMDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang membabitkan jumlah yang sama. Pada 7 April lalu, Mahkamah Tinggi diberitahu wang berjumlah 2.28 bilion ringgit milik OneMDB dipindahkan ke dalam akaun peribadi Najib. Bekas pengarah bukan eksekutif OneMDB Tan Sri Ismi Ismail yang juga saksi ke-13 mengesahkan perkara itu ketika dirujuk oleh pendakwaan dengan carta aliran jejak wang daripada OneMDB melalui beberapa syarikat dan individu sebelum berakhir dalam akaun peribadi Najib dengan nombor akaun berakhir 694 dan 880. Ismi yang diperiksa semula oleh Timbalan Pendakwa Raya Kanan Datuk Seri Gopal Sri Ram dirujuk kepada carta yang menunjukkan jejak aliran wang berjumlah 700 juta dolar Amerika daripada dana projek usaha sama OneMDB dan Petro Saudi International Limited PSI berpangkalan di Abu Dhabi yang dipindahkan ke dalam akaun syarikat Gusta Limited dikaitkan
dengan Jolo. Sri Ram merumuskan bahawa jumlah 2.28 bilion ringgit yang berdasarkan nilai ketika itu dana dipindah masuk ke dalam akaun Najib antara 2011 dan 2014 dan dipersetujui oleh saksi. Peguam Bela Datuk Hariharan Tara Singh mencadangkan bahawa pelaburan antara PSI dan 1MDB membabitkan nilai 2.5 bilion dolar Amerika bukan untuk kepentingan Najib. Sebaliknya memberikan keuntungan kepada kerajaan Malaysia sejajar dengan hasrat syarikat menjalankan kerjasama antara kerajaan atau G2G. Sebelum ini, mahkamah diberitahu melalui kerjasama tersebut 1MDB menyuntik dana berjumlah 1 bilion dolar Amerika sebagai modal permulaan yang dibayar secara tunai, manakala PSI pula melabur menerusi aset yang berjumlah 2 bilion dolar Amerika. Ironisnya, projek usaha sama berbilion itu telah meninggalkan hutang berjumlah 700 juta dolar Amerika. Menurut bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB, Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi dalam keterangan beliau Oktober 2019. Sementara perbicaraan di Malaysia meleret sehingga menjangkau masa lebih setahun, perbicaraan Roger Ng di New York hanya memakan masa 2 bulan sahaja. Kes-kes besar ini sukar dan ia sukar untuk dimenangi, kata peguam pihak pembelaan Mark Agnifilo kepada pemberita. Itulah pengakuan peguam Roger Ng sendiri kerana bukti yang sangat kukuh bahawa penjarahan 1MDB benar-benar berlaku. Dalam ulasannya, peguam pendakwa Brayong Peace menegaskan ketamakan adalah tidak baik, terutamanya apabila ia membawa kepada rasuah dan penyalahgunaan, memintas dasar dan kawalan korporat dan pelanggaran Undang-Undang Persekutuan. Dengan keputusan hari ini, mesej yang kuat telah disampaikan kepada mereka yang melakukan jenayah keuangan didorong oleh ketamakan. Anda akan ditangkap, didakwa dan disabitkan kesalahan seperti Ng dan menghadapi hukuman penjara yang panjang. Di Amerika Syarikat, keputusan dibuat oleh juri, iaitu sekumpulan individu yang diberi kewajipan untuk memutuskan fakta mengikut prinsip undang-undang yang ditetapkan dalam sesuatu pertuduhan. Keputusan dibuat atas bukti yang diperkenalkan dan keputusan juri mengenai fakta biasanya muktamad. Adakah kumpulan juri, DOJ, FBI dan pejabat peguam negara Amerika Syarikat membuat fitnah? Maknanya, pertuduhan penyelewengan dana 1MDB bukan satu fitnah seperti yang dicanang oleh kluster mahkamah. Tidak malukah disiratkan oleh pihak Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ bahawa ada dalam kalangan kita pemimpin yang tamak? Terdapat beberapa orang yang tidak dibicarakan dengan Roger Ng yang turut terbabit dengan keputusan bersalah terhadap bekas jurubank Goldman Sachs itu di New York kerana menjarah dana Wan Malaysia daripada Berhad 1MDB pada Jumaat lalu, menurut blog Whistleblower Sarawak Report. Ini termasuk pihak atasan di Goldman Sachs dan penerima manfaat utama penyelewengan 1MDB di Abu Dhabi dan Malaysia. Demi mendapati Roger Ng bersalah, juri telah membuat kesimpulan dengan jelas daripada bukti mereka terbabit sebagai konspirator bersama, katanya. Mengulas mengenai perbicaraan epik tersebut, Sarawak Report menyenaraikan 4 kelompok utama tersebut, iaitu pertama, bos besar di Goldman Sachs adalah tidak masuk akal membuat keputusan tertinggi di Goldman Sachs tidak mengetahui keadaan yang mencurigakan mengenai terbitan bond 1MDB. Apakah penjelasan lain yang boleh ditawarkan buat mereka mengenakan bayaran lebih 100 kali ganda daripada bayaran biasa untuk perkhidmatan yang dilakukan oleh bank itu? Soal Sarawak Report. Kedua, Duta Abu Dhabi di Amerika Syarikat Sheikh Otaiba dan sekokolnya di Abu Dhabi. Otaiba didakwa membayari pembelian sebuah rumah agam di Malibu yang bernilai 50 juta dolar Amerika daripada 1MDB. Walaupun terdapat banyak rujukan mengenai sogokan kepada Otaiba yang telah dibuat dalam perbicaraan ini, dan di tempat lain tiada tindakan telah diambil terhadapnya di Abu Dhabi atau Amerika Syarikat, kata Sarawak Report. Yang ketiga, Low Tech Joe atau Jolo dan gerombolannya. Sarawak Report mendakwa Jolo, keluarga dan geng kolaborator penjenayahnya seperti Jasmine Low, Terence Geh, Nick Faisal, Casey Tang, Vincent Koh dan lain-lain kini bersembunyi di China. Keempat, bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak. Menurut Sarawak Report, walaupun dia telah disabitkan bersalah atas satu set jenayah berkaitan 1MDB oleh Mahkamah Rayuan, Najib cuba menangguhkan perbicaraannya
memperlahankan rayuannya terhadap sabit kesalahannya untuk mewujudkan kekacauan politik yang berterusan dalam usaha terang-terangan untuk menggugat kestabilan negara. Semua ini dengan hasrat yang mementingkan diri untuk mengelakkan penjara dan merampas kembali kuasa. Gerakannya berada di sebalik rampasan kuasa yang menggulingkan kerajaan yang dipilih dan sekutu politik mendatang yang bergerak pantas untuk menggugurkan pendakwaan terhadap sekutunya, termasuk anak tirinya Riza Aziz yang menghabiskan ratusan juta ringgit daripada rompakan dan mengaut keuntungan besar daripada filem yang dibiayai 1MDB, dakwa Sarawak Report. Tegas Sarawak Report, crime has been proven not to pay for many involved in 1MDB. Yet the biggest criminal, those who have the responsibility to lead, remain the least punished so far. Maknanya, jenayah telah terbukti tidak dapat membayar bagi ramai yang terlibat dalam 1MDB. Namun penjenayah terbesar, mereka yang mempunyai tanggungjawab untuk memimpin, kekal paling tidak dihukum setakat ini. Untuk rekod, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang pernah memfailkan saman fitnah terhadap pengendali Sarawak Report, Claire Rewcastle Brown di Mahkamah Tinggi London pada 21 April 2017 berhubung laporan blog tersebut pada 6 Ogos 2016 yang mendakwa Presiden PAS itu menerima dana 90 juta ringgit sebagai usaha menarik sokongan parti itu menyokong Barisan Nasional dan juga UMNO. Saman terbabit difailkan oleh firma Carter Ruck bagi pihak Hadi untuk mendapatkan perintah injuksi dan ganti rugi berhubung artikel di dalam web yang bertajuk As Najib Denies All Over 1MDB, Let's Not Forget His Many Other Criminal Connections. Menarik agaknya kes ini jika saman tersebut diteruskan. Malangnya, PAS melalui perantara membayar lebih 1.4 juta ringgit kepada Sarawak Report untuk menyelesaikan saman fitnah Hadi Awang terhadap dirinya di luar mahkamah. Sarawak Report boleh mengesahkan bahawa menjelang akhir tahun ini ia ditawarkan untuk menyelesaikan di luar mahkamah oleh PAS menerusi perantara yang merupakan penyokong parti itu yang mengambil bahagian dalam keputusan asal untuk menyaman portal tersebut. Kenyataan umum baru-baru ini sekali lagi mengelirukan Malaysia untuk memahami bahawa Sarawak Report tidak dibayar dan ia sendiri mengalah daripada mempertahankan kedudukannya yang mana ia tidak benar, katanya dalam satu kenyataan. PAS pada 23 Februari 2020 bersekongkol dengan pengkhianat dari Bersatu pimpinan Tan Sri Mahyadi Mak Yassin, keadilan yang diketuai bekas timbalan Presidennya Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan pemimpin UMNO serta GPS, PBS dan STAR menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan yang dipilih oleh rakyat pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Dakwaan Sarawak Report tertutup di dunia ini seperti mana Cash is King atau Scheme of Things yang turut senyap selepas laporan dibuat kepada polis dan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM. Hasil siasatan mendapati tiada elemen kesalahan di bawah Akta SPRM 2009 Akta 694, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kulai Teo Ni Cheng pada 2 Mac 2022. Politik wang dan politik ghanimah selamat di dunia, namun di akhirat akan tetap berdepan dengan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadi Mak Yassin berkata perbicaraan kes One Malaysia Development Berhad 1MDB mesti disegerakan agar keadilan segera dicapai. Dia berkata demikian sebagai mengulas keputusan Mahkamah Persekutuan Brooklyn di New York, Amerika Syarikat yang menjatuhi hukuman bersalah ke atas bekas pegawai Goldman Sachs Roger Ng atas tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan 1MDB. Mahyadi turut memetik kenyataan Peguam Daerah Timur New York Brian Peace dalam kenyataannya hari ini menyifatkan keputusan mahkamah tersebut sebagai suatu kejayaan kepada rakyat Malaysia. Katanya perbicaraan kes Roger Ng telah mendedahkan bukti-bukti mengenai penyelewengan 1MDB yang melibatkan pegawai dan pemimpin utama kerajaan Malaysia pada ketika itu. Maksud Mahyadin penyelewengan yang berlaku di zaman pentadbiran Perdana Menteri ke-6 Datuk Seri Najib Razak. Bagaimana tidak amannya mereka menyeleweng berbilion ringgit wang 1MDB yang sepatutnya digunakan untuk membiayai pelaburan strategik dan melaksanakan projek pembangunan ekonomi negara. Wang ini sebaliknya digunakan untuk memperkayakan diri sendiri dan juga kroni. Saya telah menentang perbuatan jenayah mereka sejak dari awal dan akan terus berjuang menghalang kumpulan kleptokrat ini daripada kembali berkuasa, ujarnya. Kelakar. Memang kelakar. Mahyadin merancang untuk merampas kuasa kerajaan yang sah bersama UMNO selain PAS dan gerombolan pengkhianat keadilan, pemimpin GPS, PBS dan juga STAR.
Akibat perbuatannya, gerombolan kleptokrat kini berkuasa semula. Saya percaya mahkamah di negara ini juga akan memberi keadilan kepada seluruh rakyat Malaysia. Dalam kes 1MDB yang masih dalam prosiding, tambahnya, pada 9 Jun 2020, Timbalan Pendakwa Raya Datuk Azhar Abdul Hamid bagi pihak pendakwaan menarik balik semua tuduhan terhadap bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman daripada semua 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berhubung kontrak konsesi balak di Sabah. Musa menghadapi 30 pertuduhan sebagai ejen kerajaan Sabah, iaitu Ketua Menteri Sabah merangkap pengerusi lembaga pemegang amanah Yayasan Sabah secara rasuah memperoleh untuk diri sendiri suapan daripada 8 pemilik konsesi balak berjumlah 50.1 juta dolar Amerika, kira-kira 211.1 juta ringgit. Berita Harian melaporkan wang suapan itu sebagai dorongan untuk melakukan perbuatan berhubung hal ehwal prinsipalnya, iaitu memberikan kontrak konsesi balak Sabah kepada 16 syarikat. Perbuatan itu didakwa dilakukan di 8 bank dan institusi keuangan di Hong Kong, China dan Singapura antara 20 Disember 2004 dan 6 November 2008. Pertuduhan mengikut Seksyen 11(a) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 16 Akta yang sama. Bagi pertuduhan pertama dan ke-16, Musa didakwa membabitkan diri secara tidak langsung dalam transaksi pengubahan wang haram dengan mengarahkan Richard Christopher Barnes untuk membuka satu akaun di United Bank of Switzerland atau UBSAG atas nama lelaki itu bagi tujuan menerima hasil aktiviti haram. Beliau juga berdepan tuduhan alternatif iaitu menyembunyikan pemilikan hasil aktiviti haram berkenaan. Bagi pertuduhan kedua hingga 9 dan 11 hingga 15, Musa didakwa secara tidak langsung membabitkan diri dalam pengubahan wang haram, iaitu menerima 37,845,491 dolar Amerika daripada beberapa individu melalui akaun atas nama Barnes yang jumlah itu adalah daripada hasil aktiviti haram tertuduh, manakala bagi pertuduhan ke-10 pula beliau didakwa menerima 2.5 juta dolar Amerika atas sebab yang sama, menurut Berita Harian yang masih boleh diakses. Kini semua tuduhan telah dibakul sampahkan. Keadilan apakah yang dimaksudkan oleh Mahyadin? Jika beliau ikhlas menentang kleptokrasi, beliau tidak akan sanggup mengkhianati mandat rakyat dan bekerjasama dengan gerombolan kleptokrat demi menjadi penghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi seorang Perdana Menteri. Jauh bezanya kenyataan pengerusi Perikatan Nasional ini dengan pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengambil tindakan tegas terhadap pimpinan politik dan penjawat awam. Tak kala kes melibatkan 1MDB serta kes rampasan ratusan juta di Kota Kinabalu masih belum terungkai, kini muncul pula kes rasuah melibatkan 8 individu yang direman berhubung kes rasuah melibatkan projek milik syarikat berkaitan kerajaan GLC yang bernilai lebih 2.3 bilion ringgit. Katanya dalam satu kenyataan merujuk kepada kes yang dikatakan berlaku di Sarawak. Anwar melihat ketiadaan komitmen daripada kerajaan dalam membantras rasuah menyebabkan budaya rasuah semakin berleluasa. Pendedahan kes seperti ini menunjukkan bahawa negara kita semakin rosak akibat budaya rasuah yang berskala besar. Ia ternyata satu tragedi yang menimpa negara tak kala rompakan oleh pimpinan dan golongan elit mencecah puluhan bilion tanpa titik noktah dan rakyat miskin serta golongan yang terpinggir hampir pasti tidak akan mendapat pembelaan. Malah kes-kes seperti ini semakin rancak dan tiada ketegasan dari segi tindakan dan undang-undang oleh pihak berwajib, tegas Anwar. Justru Mahyadin yang kini dalam kerajaan tidak layak mengaku sebagai pejuang anti rasuah maupun anti kleptokrat. Cukup-cukuplah menjadi hipokrit. Begitu laju SPRM mendakwa bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng dalam kes terowong tetapi melepaskan seorang lagi bekas Ketua Menteri yang berhadapan puluhan pertuduhan kontrak konsesi balak di Sabah. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azwazi Yusof, terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.